So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Seperti biasa, minggu ni kita banyak siarkan beberapa menu untuk kongsi Fat Choi sempena nak menyambut tahun baru Cina pada tahun 2022. Jadi saya nak masak satu menu yang agak sukar lah pada tahun ni, mencabar sikit sebab kita nak buat bakcang ataupun kita nak buat ketupat. Bukan raya Cina tak ada ketupat tau, raya Cina pun kadang-kadang orang buat ketupat juga, tetapi ini adalah ketupat Cina yang dinamakan sebagai bakcang ataupun zongzi, ataupun hari ni kita buat chicken. So kita buat chicken sticky rice dumpling. Bunyinya panjang macam tu, rasa dia sedap. Dan nak menyiapkan menu ni amat lama, memakan masa 3 jam ataupun 4 jam lah. Hari ni saya rebuskan 4 jam, you boleh rebuskan 3 jam untuk dia punya tekstur, macam mana bentuk tekstur yang you mahu. Okay? So tanpa membuang masa, kita tak bercakap panjang-panjang, sebab kalau kita cakap panjang kita akan buang masa, sebab kita nak buat menu yang agak rumit hari ni. So let's check it out, this recipe. Okay? So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Kita ada pulut, nampak ni, yang pulut yang telah kita rendam. This one is a glutinous rice after we soak it 1 hours. Okay, so kita nak buat apa pada hari ni? So as you know, today we want to make a bakcang, or kalau bahasa Cina dia panggil zongzi. English they call chicken sticky rice dumpling ataupun ketupat Cina. Okay, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, so firstly kita perlukan this one is a 1 kilo of glutinous rice. Pulut kita rendamkan 1 jam 1 hours. This one is a, kita buat versi halal, kita menggunakan daging ayam. Kalau you tak suka menggunakan ayam, you boleh gunakan daging pork. Pakai daging pork lagi sedap lah. Black ice beans ataupun kacang tolo. Around 2 cup kita rendam, kita soak sampai dia over the night, 1 malam, dan kita toastkan. Okay, and this one is a cendawan shiitake atau shiitake mushroom, kita rendamkan juga around half an hour, setengah jam macam tu, secukupnya. And this one is a chopped garlic, bawang putih yang telah kita chop. And this one is a oyster sauce, sos tiram secukupnya. And this one is a white pepper ataupun lada sulah ataupun lada putih, around 1 tablespoon, 1 sudu makan. This one is a dried shrimp ataupun udang kering ataupun ebi yang telah kita cincang halus macam ni. Dekat kedai Cina biasa ada jual yang dah dicincang halus macam ni, around half cup, setengah cup. This one is a sesame oil ataupun minyak bijan secukupnya. 1 tablespoon of 5 spice powder ataupun 5 spice, 1 sudu makan. And this one is a sweet soya sauce, kicap manis secukupnya, dan ditambahkan sikit dengan kicap pekat untuk kita punya tumisan. Untuk tumisan ayam kita nanti. Tapi untuk nasi kita tak perlu letakkan kicap pekat ni, cukup dengan kicap manis saja. And 4 pieces of salted egg ataupun telur masin dalam 4 biji. Sebab kat rumah cuma ada 4 biji. Kalau you nak tambah lagi, you boleh tambah mengikut kesukaan anda. Okay? Daun buluh. Ini adalah daun buluh kering. Okay? Ini yang saiz 10 cm. Cari yang saiz agak besar macam ni. Okay? Look at this, ni adalah daun bambu kering. This one is a bamboo leaf. Nampak ni, daun bamboo leaf yang kering, dia saiz dia agak besar. Nampak? We must boiling first. Okay, itu saja. So now let we make our bakcang kita. Okay, okay, so now we boiling this water. Kita panaskan air ni. Kita masak air. Rebuskan daun bambu kita. Bambu leaf ni kita rebuskan. Sampai tu disediakan tali. Ni adalah tali daripada bambu. Kita rebuskan sekali. Okay, like this. Nanti dia akan mengecut lah. Jadi bila tu kita tekan-tekan lah untuk dia melembut. Okay, kita tekan-tekan sikit. Okay, macam tu. Okay, rendam-rendamkan dia. Okay, like this. Okay, so now kita nak marinatekan ayam kita. Kita letakkan sedikit kicap manis. Around 2 tablespoon lah, yang mengikut berapa banyak jumlah ayam yang you ada. Is a 5 spice powder. Sebut 5 spice. Sedikit lada putih, white pepper, sauce, sos tiram. And this one is a sesame oil, minyak bijan. And garam, gula dan juga perasa. Okay, kita masukkan. And mixing lah, kita adukkan merata. Okay, dia tidak begitu pekat, dia punya warna hitam dia. Dia tambahkan sedikit kicap pekat, sedikitnya dalam 1 sudu makan macam tu. Okay, and mixing lah. Okay. Okay, so now we marinate around half an hour, setengah jam untuk dia meresap bumbu-bumbu ni sebelum kita tumiskan dia. Okay,
Okey, so sekarang telur masin kita dah pecahkan macam ni. Kita ambil dia punya bahagian dalam dia ni, ya, yang kuning dia ni, ya. Sebab hari ni kurang dia punya telur masin ni. Saya ingatkan saya dah beli, rupanya tak beli. Padahal RM1 je harga dia kan. So kita potong-potong Okey. Kita potong-potong. Secukupnya lah. Kita potong-potong kecil-kecil macam ni, okey. Sekarang kita nak tumiskan bahan inti dia, ya. Preheat this oil, kita panaskan minyak dan kita tumiskan bawang putih, our garlic. So sekarang kita masukkan marinate ayam ni. Ayam yang telah kita marinate kita masukkan. Dan masukkan sekali cendawan shiitake, shiitake mushroom. Mix ni. So nampak ni dah masak letak sedikit tepung jagung untuk dia melikat okey, supaya dia melekat dengan kita punya sticky rice nanti, okey. So tutupkan api and take aside, okey. Kita pikan dulu, okey. Kita nak preparing kita punya pulut kita. Kita masukkan around 1 tablespoon of sweet sour sauce, kicap manis, agak-agak je. And lada sulah sedikit lah, ya. And then kita gaulkan merata, okey. Dan kalau saya masukkan terus dengan kacang tolo kita yang telah kita rendam, ya. Macam kita buat lepat tu, macam kita buat lepat pulut hari raya tu kan, ya. Kita gaulkan merata like this. Okey, so sekarang dah sebati, kita tumiskan sekejap ya, untuk dia dapat aroma dan ada rasa pada kita punya pulut kita, okey. Okey, now preheat this oil, kita panaskan minyak dan kita tumiskan bawang putih sedikit. Dan bila dia dah golden brown, kita masukkan dry shrimp, udang kering and saute it, tumiskan garam dan juga gula, sedikit garam dan gula, and mixing adukkan merata. Dan sekarang kita masukkan pulut yang telah kita gaulkan dengan kacang tolo tu, kita masukkan semua, okey. Dan kita gaulkan merata, okey. Like this. So, selepas 5 minit kita gaulkan dia, agak-agak hangat bukan nak dia masak sangat Dia tak perlu terlampau masak, sebab nanti kita akan rebuskan dia. So now dia dah sebati, rasa dia pun dah okey. Udang kering dengan kacang tolo dia dah sebati, bergaul macam tu So kita tutupkan api dan kita take aside. Ya, kita ketepikan, okey. So sekarang kita nak bungkuskan dia, kita nak wrapkan dia. Ini daun bambu yang telah kita rebus, kita lapkan dia, ya. And then ini adalah ayam dan ini adalah pulut yang telah kita siapkan dan ada sedikit telur masin, okey. So kita nak bungkuskan dia, okey. Bungkuskan dia pakai ni pakai acuan Dia punya acuan bakcang, you boleh beli kat Lazada ada jual, dekat Shopee pun ada jual. You boleh beli, senang sikit untuk kita cetakkan dia bagi yang beginner, yang baru-baru. Ni texture saya punya nasi dia, pulut dia masih separuh masak Macam ada yang dah masak, ada yang belum masak. Dia macam tak tanak sangat sebab untuk kita letak kat daun dia cepat melekat dan senang untuk kita bungkuskan dia, okey. Kita pakai acuan, dia punya ujung tepi ni bucu kena potong kena buang. Okey. Senang kita nak bungkus nanti. Bahagian depannya pun kita buang sikit je. Like that. Satu daun kita letakkan macam ni like this. Kita masukkan dia macam tu. Nampak tu? Like this. Setelah kita pusingkan tu, dia punya bahagian ujung ekor dia, ekornya kita letakkan sebelah sini pula. Kita coverkan sebelah sini like this. Nampak tu? Like this. So nampak tu bahagian dalam dia tertutup rapat nampak ni dia punya dengan ekor, bucu dengan dia punya pucuk dengan pucuk okey. So kita tekan sikit like that. Sekarang kita letakkan kita punya pulut, kita masukkan like this. Tekan-tekan sikit okey. Dan kita masukkan ayam kita dengan dia punya cendawan shiitake, dia mesti kena ada jangan tak ada pula cendawan shiitake dia masukkan. Main telur asin kita okay, like this. Dan kita cover upkan lagi cover upkan dengan bahagian pulut dia kat kawasan atas ni okay. Senang je kita tutupkan dia macam ni like this. Dan bahagian ekor dia kita tutupkan lagi macam ni like this, okay.
Yang bahagian sini kita cover upkan dia macam ni. Like this. Alright. So dan kita keluarkan dia. Sekarang kita ambil tali ni, ya, tali ni kita ikat kalau saya suka bolokkan sekeliling ni nanti tak dapat nak tunjukkan lah sebab pakai kamera ni agak susah Kalau tak kita boleh apa ni? Kita ni lah kita ikat ketat-ketat. Ni kena ikat ketat-ketat jangan tak ketat Okay, lepas tu kita ikatkan dia, okay? Masukkan tepis ni and then kita ikatkan dia. Macam tu Ikatkan, ikat 2-3 kali ikat Nampak ni dia bentuk 3 segi Nampak Okay, saya kalau ikat saya ikat sepenuh supaya tak terburai Okay. Sekarang ni kita punya bakcang kita telah siap kita bungkuskan dia. Nampak ni? Kalau bungkus saya ikat ketat-ketat macam ni bukan satu bahagian takut terburai kan. Saya ikat lilit-lilit, saya ikat dia macam ni Yang penting dia bentuk 3 segi dan kita akan rebuskan dia. Okey, nampak ni. Dan ada juga yang versi macam ni sebab daun dia pendek Kalau daun pendek kita buat versi yang kotak-kotak macam ni. Okey. So now kita akan rebuskan dia. We boiling around 4 hours 4 jam. Okey. Sekarang ni air dah mendidih tu kita punya bakcang kita. Nampak tu. Ya, sekarang kita nak rebuskan dia. Okey. Kita masukkan kita punya bakcang, kita rebuskan dia. Okey. Okay y'all, so now after 4 hours selepas 4 jam nampak tu dia dah masak. So now we switch on the stove, kita tutupkan api. Okay. Dan kita take it out, kita keluarkan dia, okay. So sekarang ni kita hangkan dia, kita gantungkan dia dekat palang macam ni sampai dia sejuk lah sebelum kita boleh makankan dia, okay. Tada! So ini dia kita punya bakcang kita ataupun ketupat Cina ataupun orang Zongzi. Chicken sticky rice dumpling. My version Portu Jawa sempena kongsi Fat Choy. Kita buat ketupat Cina, okay. So look at this. Picture dia yang agak kental dan kenyal-kenyal. Ada telur masin dan dalam tu ada dia punya daging dan cendawan shiitake. Dia juga ada kacang tolo kat tepi-tepi tu Dan saya suka buat warna dia tidak begitu gelap. Kalau nak gelap, letak lagi kicap supaya dia jadi warna gelap kat situ. Tapi saya suka yang versi macam ni. Rasa dia memang sedap. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya bakcang kita ataupun ketupat Cina ada orang panggil dia, ataupun di dalam bahasa Cina dia panggil sebagai zongzi ataupun zongi, ataupun chicken sticky rice dumpling, my version Portu Jawa. Sebenarnya kita nak menyambut kongsi Fat Choy pada tahun 2022 ni. Jadi saya buatkan menu ni untuk tatapan anda semua. Dan bagi anda yang orang Melayu ke, orang Jawa ke, dekat mana-mana boleh cuba. Sebab resipi ni very simple nak buat dan rasanya sedap. So tanpa membuang masa, mari kita makan apa yang kita dah masak selama 4 jam kita tunggu 4 jam atau 3 jam So nampak ni kita punya zongzi kita sama macam kat kedai, cuma rasa dia ada rasa udang kering sebab kita masakkan dengan udang kering dekat satu kap kecil tu penuh. Kita tumis-tumiskan dia dengan kita punya pulut ni, jadi rasa dia memang sedap sangat Kemudian dia masih ada soft lagi, dia masih ada lembut lagi, disebabkan oleh
dia kena sejukkan around 4 jam kita kena gantungkan dia. Tapi oleh kerana saya nak cepat, saya nak shooting cepat, nak record, jadi saya 1 jam 2 jam saya dah terus potong dan saya terus makan. Dia boleh tahan selama lebih kurang 4 hari atau 5 hari. Makin lama pun dia makin okey, dia makin mengental. Dia kenyal-kenyal. So ni ada dia punya telur asin dia. Wow, gosh doso, enak. Satu biji dah cukup tapi oleh kerana kita nak syuting, jadi saya tak boleh makan banyak sebab selepas ni saya nak buat untuk TikTok pula. Masuklah. Sekarang ni kita dah ada 2 akaun. Jadi lepas syuting untuk YouTube, kena juga kita nak masuk kat YouTube, paling dekat TikTok untuk bagi anda dekat luar sana yang subscribe punya TikTok. Jadi ada jugalah orang kata konten-konten yang kita nak paparkan kepada anda semua di luar sana. Betul tak? Ya, saya masih beruntung sebab kita duduk dekat Malaysia, jadi bolehlah saya sediakan menu-menu pelbagai bangsa, orang India, orang Cina, dan mostly saya buat untuk masyarakat Jawa dan juga Portugis. Besok kalau saya dah berhijrah ke overseas, tak adalah kita dapat buat menu-menu yang banyak bahan-bahan dia terdapat di Asia. Jadi kepada anda semua yang menyambut Gongsi Fat Choi, saya mengucapkan Happy Chinese New Year dan Gongsi Fat Choi sempena pada tahun 2022 ni. Makan besar dibenarkan saya rasa kan untuk tahun ni. Mungkin untuk berziarah tu masih lagi disekat lagi lah sebab kita masih berjaga-jaga. Ada Omicron lah, segala nenek Omicron lah. Kadang-kadang kita rasa macam bosan pula, akan bila lah nak habis pandemik ni kan. Hopefully kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang sebelum ini, yang ceria-ceria selalu, dan kita bebas bergerak sebab kita manusia, kita kena bebas bergerak. Kebebasan is merdeka. Okay, so you yang menyambut Gongsi Fat Choi, doa untuk semoga virus ni dapat dicegah dan tidak ada lagi lockdown sebab rakyat dah menderita ya. 10k kedai SP tu kena keluarkan, kesian bagi mereka-mereka seperti saya yang belum ada peluang pekerjaan. So kalau ada kerja kosong lepas Gongsi Fat Choi, calling I, okay? Bye, love you all.